Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Miss Nur Ashikin binti Osman. Saya Ahmad Tamimi bin Abdullah, nombor matrik saya 2102069. Hari ini saya akan membentangkan perbentangan saya yang bertajuk Masalah Jenayah Seksual Terhadap Wanita di Malaysia. Permulaan kepada perbentangan saya adalah penyataan terhadap masalah, iaitu punca-punca berlakunya pemerkosaan ataupun rogol terhadap wanita. Seperti mana yang kita ketahui bahawa kejadian pemerkosaan wanita ini sering berlaku di negara ini, terutama di bandar-bandar besar. Statistik menunjukkan kejadian pemerkosaan ini berlakunya peningkatan dari tahun 2000 hingga ke tahun 2017. Seperti yang dilihat di gambar rajah 1.1 dan 1.2, kita melihat peningkatan kes pemerkosaan yang banyak di negeri Selangor dan diikuti dengan negeri Melaka. Seperti mana yang kita nampak di gambar rajah 1.1, statistik kes pemerkosaan wanita di negara ini meningkat dari tahun 2006 sehingga ke 2012 dengan kes tertinggi tercatat hampir mencapai 4,000 kes untuk tahun 2009 sahaja. Di gambar rajah 1.2 pula kita dapat melihat statistik kes pada tahun 2017 dengan 18.7% di negeri Selangor adalah kes yang tertinggi untuk kejadian pemerkosaan dan diikuti pula dengan 10.3% iaitu negeri Melaka. Seterusnya, definisi kepada pemerkosaan dalam undang-undang. Jenayah istilah rogol merujuk kepada serangan seksual yang mana penyerang memaksa mangsa yang enggan bersetuju untuk melakukan hubungan seksual. Sesetengah perundangan menggunakan istilah seperti serangan seksual atau dipukul untuk seksual, dan ada juga yang mentakrifkan rogol sebagai serangan seksual untuk penembusan. Rogol boleh juga merujuk kepada hubungan seksual dengan seorang yang rela, tetapi dari segi undang-undang belum cukup umur ini dikenali sebagai rogol statutory. Merujuk kepada undang-undang yang telah ditetapkan, Akta Keterangan untuk Jenayah Rogol telah digubal pada Seksyen 375 Kanun Kesesaan Akta 574 dan telah mentakrifkan jenis-jenis pemerkosaan pada akta tersebut. Berikut ini adalah video klip punca pemerkosaan terhadap wanita. Wanita, insan yang lemah, selalu menjadi mangsa rogol. Sesuatu mesti dilakukan untuk menghentikan kejadian rogol. Tak di mana? Dah sikap dia. Jangan, Abang! Abang, jangan! Tolong! Jangan! Ma, tolong! Saya tanya! Ma! Selepas itu, kita akan beralih kepada fokus permasalahan. Kes pemerkosaan pada faktor umur berikut merupakan statistik kejadian pemerkosaan pada faktor umur, iaitu pada gambar rajah 1.4. Pada gambar rajah 1.4, di mana dengan statistik mengatakan wanita berumur kurang dari 18 tahun adalah populasi yang paling tinggi untuk kejadian pemerkosaan seperti yang tercatat di gambar rajah pada tahun 2013. Tercatatnya hampir 2,000 kes untuk pemerkosaan pada tahun tersebut di bawah umur 18 tahun sahaja. Seterusnya adalah definisi kepada pemerkosaan wanita.
Pembanterasan terserta usaha-usaha yang perlu diwujudkan oleh kerajaan, masyarakat dan individu bagi penyekatan kepada penganiayaan atau kezaliman terhadap kaum wanita serta menjadikan negara ini bebas dari anasir-anasir jahat seperti pemerkosaan terhadap kaum wanita. Cadangan akan penyelesaian masalah pemerkosaan. Fikirkan siapa yang perlu melibatkan diri untuk masalah tersebut. Okey, yang pertama iaitu kerajaan. Kerajaan harus mewujudkan kempen kesedaran akan hukuman yang harus dikenakan jika melakukan kesalahan pemerkosaan wanita. Dan yang kedua adalah keluarga perlu membuat kawalan serta menitik beratkan akan kelakuan anak-anak serta aspek pergaulannya. Manakala yang ketiga adalah media sosial, ianya perlu menyekat akan laman web lucah atau paparan yang membuatkan seseorang individu itu untuk mempelajari akan kelakuan tersebut. Seterusnya, yang keempat adalah faktor agama. Ianya perlu memberi saranan akan kebaikan serta memantapkan lagi ilmu agama dalam diri setiap individu. Dan yang terakhir adalah masyarakat perlu menjadikan sesuatu tempat itu selamat serta menjadikan sesuatu tempat itu diisi ataupun diselenggara, iaitu dengan rukun tetangga ataupun menjaga keselamatan dengan sebaik mungkin. Cadangan akan penyelesaian masalah pemerkosaan, kita boleh melihat akan kebaikan dan keburukan pemilihan masalah. Okay, yang pertama, kerajaan. Usaha yang dilakukan adalah kempen. Kebaikannya adalah mewujudkan keburukan tiada kesan yang diperolehi. Manakala keluarga, iaitu pantauan. Kebaikan mengelakkan perilaku yang salah. Keburukannya tekanan kepada anak-anak. Media sosial pula, ini adalah satu penyekatan laman web. Kebaikan sekatan kepada pengetahuan, keburukan pula mudah terpengaruh. Yang keempat, agama. Yang ini ilmu agama, kebaikan, panduan, keruntuhan akhlak. Yang kelima dan yang terakhir, masyarakat. Yang ini rukun tetangga. Kebaikannya adalah keselamatan terjamin dan keburukannya pula adalah kacau bilau akan masyarakat tersebut. Seterusnya, cadangan akan penyelesaian masalah pemerkosaan. Seterusnya adalah catatkan proses kesemua bentuk usaha tersebut di atas kertas. Bertujuan untuk analisa dan pertimbangan setiap usaha yang dibuat perlulah memiliki kebaikan, kelemahan, kepentingan, matlamat dan juga kesan. Hal ini kerana dengan setiap butiran yang dicatat, ianya akan menampakkan hala tuju seterusnya untuk setiap usaha yang kita ciptakan. Cadangan akan penyelesaian masalah seterusnya adalah jangan membuat keputusan secara melulu. Ianya ini akan mempertimbangkan kebajikan serta kelemahan akan setiap usaha yang dilakukan untuk menjamin kesempurnaan akan setiap usaha yang dilakukan. Untuk mencapai sesuatu keputusan, perlulah memikirkan diri setiap aspek termasuk keluarga, negara, masyarakat, agama dan sosial agar semua perselisihan tidak akan berlaku. Percadangan akan penyelesaian masalah yang terakhir adalah sebaik sahaja pembuatan penyelesaian masalah telah dibuat, maka janganlah kita menoleh ke belakang. Hal ini kerana jika capaian akan penyelesaian telah dikecapi atau dibuat, maka janganlah mempertimbangkannya semula. Hal ini kerana akan menjadi celaru dan pembuatan penyelesaian diragui dan ianya mengakibatkan silap pemilihan akan cadangan tersebut. Kesimpulan kepada kes pemerkosaan ini adalah keganasan terhadap wanita perlu diberi perhatian yang serius terutamanya oleh masyarakat awam dan badan berwajib. Hal ini kerana wanita adalah satu aset yang penting kepada negara. Keganasan terhadap wanita ini juga perlu ditangani dengan mengenal pasti punca-punca keganasan untuk mengelakkan wanita daripada terus menjadi mangsa sewenang-wenangnya. Insiden keganasan terhadap wanita akan meninggalkan kesan yang buruk ke atas mangsa-mangsa, juga akan menanggung kesengsaraan akibat kecederaan fizikal dan masalah kesihatan, di samping mengalami trauma akibat gangguan mental dan emosi seperti rasa takut, tekanan perasaan dan rasa rendah diri.
Okey, begitulah pembentangan saya untuk tajuk pemerkosaan terhadap wanita. Saranan saya, kita haruslah menghormati wanita kerana wanita adalah insan yang lemah. Seperti pesanan Nabi Muhammad SAW sebelum kewafatannya, iaitu kita perlulah memelihara wanita serta kanak-kanak kerana mereka adalah insan yang lemah dan kita sebagai seorang lelaki perlulah menjaga serta menghormatinya. Sekian, terima kasih dari saya Ahmad Tamimi bin Abdullah 2102069 dengan pembentangan saya kali ini. Terima kasih.